أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang memberi kepada kita taufik untuk kita teruskan lagi pengajian kita daripada kitab Munyatul Musalli pada muka yang ke-6 dah. Empat daripada bawah. Kerajaan merendahkan dengan hak kerajaan, kemudian maka tiliklah olehmu akan dirimu, situ. Maka tilik olehmu akan diri kamu, situ. Maka tilik olehmu akan diri kamu yang kamu hadiahkan sembahyang. Betul Okey. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Pada minggu lepas kita ambil pada kalam pengarang, dia nukilkan perkataan Imam Ghazali. Imam Ghazali yang mana menyerupakan orang yang sembahyang dengan tidak ada ruh, tidak ada khusyuk, tidak ada isi dalam sembahyangnya, itu umpama orang yang menghadiahkan kepada raja. Itu jadi yang kita kata pengarang tak sini tak, yang ada pada tulisan tu tak berapa jelas. Jadi melihat kepada naskah-naskah tu dayang-dayang. Kalau dalam kitab yang terjemah dang-dayang, makna dayang-dayang. Kerana kalau kita kembali kepada kitab asal Imam Ghazali, Imam Ghazali sebut dalam perbincangan ini seumpama menghadiahkan hamba. Abdan. Jadi abdan ni hamba lah. Maka kalimah yang kita rasa hampir dan dekat dengan itu makna dayang lah. Walaupun dayang dalam istilah kita ni orang yang perempuan yang khidmat di dalam istana. Nampak tak? Jadi seorang itu dia umpama orang yang sembahyang kerana sembahyangnya nak hadiah kepada Tuhan. Sembahyangnya itu tiba-tiba tidak sempurna. Jadi seumpama menghadiahkan kepada raja hamba dayang yang cacat. Ada dayang yang cacat anggota, ada hadiah pula yang lekat anggota tapi mati dah. Jadi semua itu dia kata apa? Menghinakan kepada menghinakan bagi hormat kerajaannya dan meringankan oleh keduanya dengan hak kerajaan. Situ. Kita sambung balik. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kemudian katanya, maka tilik olehmu akan diri kamu yang kamu hadiahkan sembahyang kamu kepada Tuhan kamu. Dia kata setelah didatangkan perkataan Imam Ghazali, maka tiliklah diri kita. Tilik diri kita. Kerana itu yang paling penting. Ibda' bi nafsik. Mulakan dengan diri kamu. Apa-apa pun kita nak buat, kita mula diri kita. Itu lebih memberi kesan. Itu lebih penting. Kalau kita nak suruh orang buat baik, kitalah sepatutnya, sewajarnya buat baik terlebih dahulu. Kita nak suruh orang bersabar, kitalah sepatutnya ajar diri kita untuk bersabar terlebih dulu.
Jadi tengok, tiliklah dirimu. Yang mana kamu tadi yang nak hadiahkan sembahyang kamu kepada Tuhan kamu. Jangan ada seperti itu. Jangan buat macam tadi. Orang yang hadiah kepada sultan, kepada raja, dayang hok mati. Nak buat benda? Yang cacat, nak tolong buat kerja istana apa? Jadi jangan ada seperti itu. Takut olehmu kemudian, maka takut bahawa engkau menghadiahkan dengan sifat ini. Kita hadiahkan sembahyang dengan sifat yang tidak sempurna, yang tidak ada langsung khusyuk, maka mewajibkan kamu seksa. Bila begitu wajib seksa lah. Mewajibkan kamu oleh seksa. Nampak? Jadi di sini dia datang dalam satu riwayat bahawa ma'utiya abdun. Dalam riwayat disebut dalam satu hadis bahawa seseorang itu apabila ibadat sembahyangnya diangkat ke langit, tiba-tiba malaikat tak terima, ditolak balik, dihantar balik, dihempah balik kepada orang yang melakukan sembahyang itu. Sebab apa? Sebab sembahyangnya tidak ada ruh dalam sembahyang itu. Jadi tidak ada amalan yang diterima. Sekadar tak berdosa sebab tak tinggal sembahyang. Sekadar melepaskan kewajipan saja. Tapi apa faedah dan juga manfaat akhirat, manfaat ukhrawi tidak ada. Maka mewajibkan kamu seksa. Maka hendaklah engkau ketahui akan qadar sebesar-besar nikmat Allah Ta'ala menghadiahkan dan menganugerahkan Tuhanmu akan segala hambanya sembahyang 5 waktu ini. Setelah tu dia kata, ingat pula. Ni masih nak mentarghib. Targhib ni maknanya nak menggalakkan lagi, nak menanam rasa kita nak sungguh nak jaga sembahyang. Apa dia kata? Dia kata kena ingat sebesar-besar nikmat yang Tuhan hidupkan dan anugerah. Tuhan cipta kita. Satu, nikmatul ijad. Yang seterusnya Allah Ta'ala menganugerah kepada kita dengan nikmat yang banyak. Nikmatul imdad. Tiap detik, tiap ketika. Antara anugerah yang paling besar yang Allah Ta'ala beri ialah menganugerahkan sembahyang 5 waktu ini. Menganugerahkan sembahyang 5 waktu ni. Jadi sembahyang 5 waktu ni bukan bebanan, bukan beban di sisi orang yang ahlillah, orang yang kasih kepada Allah. Dia tidak anggap beban, tapi dia anggap sebagai hadiah. Dia tidak anggap sebagai tanggungjawab yang meletihkan dan memenatkan dia, tetapi dia anggap sebagai apa? Sebagai hadiah. Jadi hadiah ni orang kalau beli orang akan buat banyak. Orang dah buang hadiah sikit-sikit. Rasa suka. Rasa suka dapat semayang. Rasa mujur boleh semayang. Mujur sungguhlah. Orang lain tak semayang. Kita duduk dalam kalangan orang hak semayang dah tak terasa. Cuba kita masuk kepada kalangan orang hak tidak Islam, lagi terasa syukur kita Islam. Kita duduk dalam kalangan masyarakat yang bergelumbang dengan maksiat tak kenal semayang, kita rasa syukur Tuhan beri kita duduk dalam kalangan orang yang boleh semayang. Ada orang nak semayang tapi tak boleh semayang, sibuk kerja. Sibuk kerja. Tapi kerana naknya semayang tu, hak jenis rajin dia qada pula. Tapi yalah, salahlah. Benda kerja ni takkan siapa tak boleh nak tinggal sekejap, sehingga kan kita terpaksa qada habis Zuhur, Asar, Maghrib, qada waktu Isyak. Ni benda zaman Nabi berlaku pun perang lah. Perang Khandaq berlaku. Nabi kerana apa? Kerana waktu tentera musuh, tentera Ahzab nak datang tu, waktu segera, waktu cepat mereka ni berpakat, Quraisy dan juga Badawi Arab yang kufur yang duduk sekitar Madinah beserta orang Yahudi pakat nak pergi serang Madinah. Jadi tentera bersekutu ni, Ahzab ni,
Maka mereka kumpulkan kekuatan nak pergi serang. Lalu Nabi tanya sahabat cara macam mana nak lawan, dalam ke luar. Katanya duduk bertahan dalam Madinah, caranya gali parit. Masa peristiwa tu, masing-masing keruh tenaga. Tiap masa tiap tu, siapa tertinggal sembahyang, terpaksa qada. Terpaksa qada Zuhur, Asar, Maghrib pada waktu Isyak. Sebab ni nak kena gali ni. Tak ada kering ada. Dak, keh tak ada keh. Nak guna keh nak gali dah. Dak gali dengan tenaga 4 kerat, tulang 4 kerat ni nak gali. Gali parit bukan boleh gali sikit-sikit macam kita buat lokang, macam TMB atau saliran bukan. Dok hadang itu. Dia kuda nak lompat jauh. Nak kena gali luah tu. Luah dan dalam. Jadi bila begitu, maka terpaksa sahabat-sahabat ni dan Rasulullah SAW turut sekali gali, sehingga mereka akhirnya dia qada sembahyang. Dosa tak dosa, sebab kerana ada maslahah dan tuntutan besar dan daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, pensyariatan benar kalau situasi begitu. Jadi kita sekarang ni tidaklah nak kata siapa tahap tu. Tak ada lah makna siapa terlupa. Mereka terlupa sebab apa? Sebab kerana pentingnya peperangan tu terlupa, maka mereka qadakan sembahyang. Tapi kalau hari-hari kita qada sembahyang, lepas balik kerja baru sembahyang, jadi kena muhasabah. Kat mana kita tak kerti urus waktu ke, ataupun memang kerja kita tu kita kena tidak mengizinkan, maka kena selu-selu lah. Carilah tempat yang halal, tempat yang boleh menyebabkan kita boleh bekerja, tunaikan sembahyang dalam waktunya. Okey, jadi mereka akan anggap itu anugerah, menganugerahkan Tuhan akan segala hamba-Nya sembahyang 5 waktu ini. Nak sampai situ payah. Tak apalah, kita bacalah, moga-moga Allah Ta'ala beri kita dah rasa sembahyang tu rasa anugerah. Tak ada tu rasa macam tak boleh nak hidup. Tak ada tu rasa macam tak boleh nak segar, tak segar. Macam mana tak makan nasi, tak minum. Seperti barang yang disebut pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda ia. Hadis ni Tuan Guru Baba Qutaibah. Ni ada kitab ni lah, ada sahabat kita sedekah, kita bagi pada kita, hadiahkan At-Tahqiqul Wafi, Syarah Muniatul Musalli. Dia letak hadis-hadis, dia takhrijkan hadis. Tuan pengarang ni Baba Abu Qutaibah Rashidi ni ada lagi lah orang petani. Jadi hadis ini dikeluarkan, diriwayatkan oleh Abi Umamah Al-Bahili dalam Ibnu Abi Syaibah dan Tabarani. Hadis ini kata Imam Suyuti, hadis ini hadis dhaif. Hadis ini hadis dhaif. Jadi boleh faedah kita. Kitab-kitab Melayu kita, kadang ulama dulu tidak tulislah takhrij hadisnya, riwayat siapa, sebab yang penting ialah nak ajar masyarakat untuk beramal. Perbincangan tentang darjat hadis, perbincangan tentang rawi, tentang masalah pada hadis itu kadang-kadang tidak disebut kecuali pada perbincangan khusus. Sebab apa? Sebab masyarakat tak penting pun masyarakat nak amal dia. Macam beritahu kita ajar ke masyarakat masalah khilaf 4 mazhab. Hari ni kita nak belajar hukum sembahyang raya. Ada kata wajib, ada kata sunat muakkad, ada kata ni. Dah nak pakai hak ni. Orang awam nak pegang hak ni. Pegang yang boleh mengharmonikan dengan mazhab semasa dan masyarakat. Jadi ada sebahagian daripada perbincangan ilmu tu tidak disebutkan, bukan lapangan, bukan sesuai. Ada pun majlis ilmu betul, semua hak mari tu mengaji dah, boleh buka. Ni ada khilaf ni. Ini mazhab ni kata ini. Ini hak rajih berdasarkan dalil. Nak tarjih pun tak apalah situ. Nampak? Okey. Apa katanya? Ma utiya 'abdun fid dunya khairan min an yu'dhana lahu rak'ataini yusallihima. Tiada diberi akan seorang hamba di dalam dunia yang terlebih kebajikan daripada diizinkan baginya
pada mengerjakan 2 rakaat yang disembahyangkan akan keduanya. Dia tak ada dah yang lebih lebih baik, lebih khairan, lebih kebaikannya, kebajikannya yang Tuhan beri kat dunia, lebih daripada orang tu diberi kemampuan, diberi taufik untuk semayang 2 rakaat. Maknanya hak lebih lagi lah. Kalau 2 rakaat ni kita kata sekurang-kurang semayang pada ghalib je lah. Witir tu lain cerita lah. Sekurang-kurang semayang ni paling kurangnya 2 rakaat. Jadi dapat anugerah dapat semayang tu, itu ialah perkara yang paling baik Allah Ta'ala beri dan taufikkan hamba. Sebab ada orang tak boleh semayang pun, sehinggalah dia disembahyangkan. Ada orang yang tak boleh nak semayang, tak boleh nak semayang, tidak terpanggil, dia kata tak sampai seru. Dan bila dia Islam, kalau orang bukan Islam lain cerita, akhirnya orang semayang atas dia. Deging tak mau semayang, apa semayang atas dia, tapi semayang tak ada rokok, tak ada sujud, 4 kali takbir. Kemudian fafiha yahsulu lahul khulwatu fafiha yahsulu lahul khulwatu ma'ahu wal infiradu bihi wal mujalasatu lahu wal inqita'u ilaihi wa fiha turfa'u an qulubihimul hujubu wal astaru wa tajalla. Baca tajalla boleh tujla daripada ajla yujli boleh juga, tujla daripada ajla. Wa tujla fiha haqaiq, baca tajalla pun boleh. Tajalla makna zahir, ai zahara. Kalau tujla daripada ajlal amra ai azharahu. Tujla fiha al-haqaiqu aw tajalla fiha al-haqaiqu haqaiqul asrari wa tashruku fiha al-anwaru fiha takunul munajatu wal musafatu wa hiya silatun bainal abdi wa baina rabbih azza wa jalla. Maka padanya hasil lah baginya khulwat, ia sertanya fafiha yahsulu lahul khulwatu ma'ahu, pada sembahyang itu hasil bagi seorang khulwat bersama Tuhannya. Khulwah ni makna kita kata bersendiri, berkhalwat ni asal bahasa Arab, yatakhalla fi ghari Hira. Kana Rasulullah SAW yatakhalla fi ghari Hira, Nabi berkhalwat di Gua Hira. Maksud apa? Bersendirian. Bukan khalwat hak faham kena takak khalwat tu. Itu dalam istilah kita, dia ditangkap khalwat. Apa dia? Dia kena takak dengan bersekedudukan dengan orang bukan mahram. Apa dah? Tu jenayah syariat tu. Dalam syar'i, khulwat ni pada makna bahasa Arab ialah bersendirian. Bersendirian makna tidak pada tempat yang zahir pada orang ramai. Jadi padanya hasillah baginya khulwat, ia sertanya orang dalam sembahyang ni dia boleh bersendirian dengan Allah Ta'ala. Betul? Takbiratul ihram tu takbir yang mengharamkan selain daripada perkara-perkara yang luar pada sembahyang tak boleh buat dah. Sebelum pada takbir boleh bercakap, lepas takbir tak boleh. Sebelum takbir boleh minum, lepas takbir tak boleh. Sebelum takbir boleh makan, lepas takbir tak boleh. Jadi kita putus dah dengan segala asbab-asbab dunia, putus dah. Orang panggil pun tak boleh nak jawab. Jawab biasa tak boleh. Nampak tak? Jadi sembahyang ni pada hakikatnya dia nak memberi kita ruang masa berkhalwat dengan Allah Ta'ala bersendirian. Kita tengok masa zaman-zaman sekarang ni, zaman-zaman Covid dan pasca Covid ni, berlaku masa Covid lagi tu berlaku masalah-masalah depresi kan, tekanan jiwa, masalah stres dan seumpamanya.
bawa kepada mati usia muda, terjun bangunan, lompat jambatan, macam-macam. Jadi sebab apa? Mereka kadang stres, mereka sebab serabut dengan dunia, serabut dengan masalah. Sebab itu orang yang cerdik sikit dia akan keluar untuk pergi apa? Pergi berehat, pergi vacation, pergi bercuti. Ada buat meditasi. Meditasi ni sebut orang-orang agama lain lah. Tak, ataupun orang secara umum. Meditasi tu apa? Nak kosongkan dalam dia daripada serabut. Buat meditasi, buat ni. Itu semua tu apa? Nak mengalihkan tumpuan dari kita ingat dunia yang menyerabutkan ni kepada mengosongkan hati. Tapi mereka kosong betul. Kosong betul maknanya mereka dah isi dengan Allah. Mereka kadang kalau syirik tu isi dengan Tuhan mereka. Tapi Islam ni, kita ni kalau kita nak kata meditasi, bukan meditasi macam pahaman barat lah. Kita telah memutuskan hubungan dan kita ada tempat kita putuskan hubungan dengan sekalian makhluk pada apa? Pada sembahyang. Bahkan 5 kali sehari. 5 kali sehari. Sebab itu umat Islam ni, masalah besar mana pun dia boleh selesai. Isu apa-apa pun dia boleh selesai. Sebab apa? Hubungan dia dengan Allah kuat. Masalah dunia tidak jadi masalah bagi dia. Masalah dunia tak jadi masalah. Tengok. Jadi sebab itu orang yang menyakit gini doktor suruh pergi berehat lah. Dia ambil cuti. Kalau kerja lah, ambil cuti. Ambil cuti pergi keluar. Pergi jalan ke mana. Kalau hak jenis buat yoga ke apa, walaupun benda tu ada masalah dari segi isu-isu amalan, tak apa, kita nak cakap apa tu, nak cakap bahawa apa? Bahawa kadang-kadang perlu pada masa untuk kita kosongkan daripada makhluk ni. Tengok. Jadi dikata hasil khulwah tu dalam semayang tu. Dalam semayang tu siapa panggil? Semayang wajib. Hatta ibu bapa pun kalau panggil masa semayang wajib, kita tak boleh jawab dengan mulut cakap. Tak boleh jawab. Semayang wajib semayang sunat boleh tak, untuk kita putuskan lah. Boleh untuk kita putuskan sebab hukumnya makruh je. Semayang wajib haram kecuali sebab-sebab yang darurah betul. Ada nak menyelamatkan nyawa orang, nak menyelamatkan orang daripada jatuh dalam benda-benda yang bahaya dan seumpama, tak apalah berhenti semayang masa tu pun, nak cakap pun. Tapi kalau panggil, mak ayah panggil masa semayang wajib, hak tu tak jawab tak berdosa kita. Tapi boleh jawab banyak cara, takbir kuat, baca kuat dengan niat zikir. Nampak tak? Jadi baca tu kuat sikit. Supaya apa? Supaya mereka tahu bahawa kita dalam sembahyang. Dan dapat asing ia dengan dia. Dapat mengasingkan dengan Allah Ta'ala. Asing diri daripada Allah. Dia kata walinfiradu bihi. Infirad ni makna bersendirian dengan Tuhan. Bersendirian dengan Tuhan. Dan dapat sekedudukan baginya. Ni istilah juga ni. Sekedudukan. Kalau bahasa kita, faham bahasa sekarang ni, bersekedudukan ni tak molek makna tak. Dia terjemah kepada mujalasah, daripada jalasah, julus ni. Makna mujalasah berduduk-duduk. Bersekeduduk, berduduk. Dah Tuhan duduk kita. Jangan faham gitu pula. Orang tak kata bersama Tuhan tu, tak kata Tuhan tu ada situ tempat tak. Orang yang matang dia boleh faham. Dia tak, bila kata Tuhan bersama kita, dia tak faham Tuhan duduk cokoh dengan kita tak. Kerana Allah Ta'ala laisa kamithlihi syai'. Hak akal cetek kanak-kanak, budak-budak hak tu dia kata Tuhan ada dengan kita, tak nampak pun tok ki Tuhan ada dengan hak ki. Dia tanya gitu. Bagi dia kena benda ada kena nampak. Tuhan kena bertempat pula. Ahli sunnah wal jamaah, Allah Subhanahu wa taala laisa kamithlihi syai', tidak sama dengan sesuatu. Maka dia tidak bertempat kerana tempat tu makhluk dia. Okey. Jadi bersekedudukan baginya dan memutuskan dirinya kepadanya. Walinqita'u ilaihi. Inqita' ila ni putus diri hanya kepada dia. Dia ada dua, satu lagi inqita' anhu.
Inqita' anhu maknanya putus hubungan. Kita ambil inqita' anhu. Inqita' ilaih maknanya kita memutuskan diri hanya kepadanya daripada yang lain. Huruf ja tu beza. Inqita' ilaih makna memutuskan hanya kepadanya dari yang lain. Kalau al-inqita' anhu makna kita putus daripada Tuhan, tu tak boleh. Kita putuskan diri kita daripada Tuhan, tu tak boleh tu. Memutuskan dirinya kepadanya. Kita putuskan diri kita hanya kepada Tuhan, selain daripada Tuhan kita tak tepi. Dan dapat padanya itu mengingat, dapat padanya itu mengangkatkan daripada hati mereka itu akan dinding dan tabir yang antaranya dan antara Tuhan. Seterusnya apa? Wa fiha turfa'u an qulubihimul hujubu wal astaru. Dapat pada sembahyang itu mengangkat daripada hati mereka itu akan dinding dan tabir. Apa lagi fadilat kelebihan sembahyang? Dia akan dapat angkat dinding dan tabir, tirai, hijab antaranya dan antara Tuhan. Makna kita dengan Tuhan ni ada hijab. Kita dengan Tuhan ni ada hijab. Sebab tu tak nampak. Jadi hijab zahir tu kita tak nampak Allah Ta'ala. Hijab batin kita tak ingat Tuhan. Hijab batin kita tak ingat Tuhan, kita tak merasa bertuhan atau adanya Tuhan memerhatikan kita. Jadi sembahyang ni dia akan angkat hijab ni. Angkat hijab. Sembahyang yang sempurna lah, sembahyang yang betul-betul dengan cukup syarat, dia akan angkat hijab ni. Sehingga kan apa? Tabir dan dinding yang ada tu terangkat. Lalu dia akan melihat bahawa hakikat dia itu hamba dan Allah itu ialah penciptanya. Maka dia akan jadi gemar kepada akhirat, dia akan jadi kurang-kurang kot belah dunia. Apabila dia tahu hakikat dan terangkat hijab. Okay? Bukan makna angkat hijab tu boleh tengok cokoh tu, tu salah tu. Dia di dunia ini tidak dapat melihat Allah dalam keadaan jaga kecuali kepada Nabi kita saja. Nabi Muhammad SAW, Nabi kita saja. Nabi Musa tak boleh. Nabi Musa pernah minta, tak boleh. Tuhan kata tengok pada bukit. Unzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tara. Tengok ada bukit. Kalau bukit tak pecah, bukit tu masih kekal begitu, apabila Allah tajallikan sifat dia, maknanya boleh tengok. Tiba-tiba Allah Ta'ala tajallikan sifat dia, tak boleh tengok. Pecah bukit, pensang. Nabi Musa bukan tengok Tuhan, tengok bukit je pensang dah. Dah bayangkanlah. Tak mampu kekuatan, Tuhan tak beri kemampuan. Tapi kepada Rasulullah, Allah Ta'ala beri kemampuan untuk melihat diri dia. Dan juga kepada orang mukmin di akhirat. Di akhirat boleh melihat orang mukmin dia dalam syurga. Dan antara Tuhan, nyatalah padanya itu segala haqaiq dan asrar. Dia kata watujla atau watajalla fiha al-haqaiqul asrar. Haqaiqul asrar. Watajalla fiha haqaiqu al-asrar. Nyatalah padanya, pada sembahyang itu hakikat-hakikat dan rahsia-rahsia. Haqaiq itu hakikat, jamak kepada haqiqah. Asrar tu jamak kepada sir, rahsia-rahsia. Dalam sembahyang ni Tuhan buka hakikat, Tuhan buka rahsia. Rahsia benda. Rahsia orang ke? Dok rahsia tentang hakikat kehambaan dan ketuhanan lah. Sebab itu orang yang dapat hakikat dan rahsia ni, mereka akan jadi orang cerdik. Apa maksud cerdik tu? Cerdik yang ditakrifkan oleh Nabi, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, orang yang hisab, muhasabah diri dan dia beramal untuk selepas daripada mati. Itu cerdik. Dia akan dapat hakikat. Maka kita tengok
segala amal pergerakan dia, pekerti dia bawa faedah ke akhirat. Bawa faedah ke akhirat. Kalau faedah dunia ada tak apa, tapi faedah dunia pun faedah yang membawa kepada akhirat. Itu dia. Itu orang dapat hakikat dan asrar. Jadi hakikat dan asrar ni ialah hak berkait dengan hakikat dan asrar qulub dia sebagai hamba kepada Allah. Hak ni yang orang faham. Kalau orang faham bahawa hakikat dan rahsia tu dapat apa? Dapat kasyaf. Tengok orang ni guana ni lewat mayang so dia contoh dah. Tu tampung dia gitu. Guana ni adik. Di kedai mek siang ni duk gurau pula ni. Dah tambah tu. Rahsia tu tak ada. Tu bukan rahsia benda tu. Tak ada nilai pun. Boleh baca orang, boleh scan, ada. Benda gitu, benda hak tak ada nilai di sisi orang yang dengan dekat dengan Allah Ta'ala. Hak tu pun kalau Tuhan beritahu jarang-jarang ataupun ada sebab tertentu. Ada. Ni hakikat ni. Hilang, lembu hilang. Cari lembu hilang. Boleh cari semua. Benda gitu, ilmu gitu, ilmu. Hak tak perlu kepada hak ni pun. Untuk dukung boleh. Orang ada apa ni? Ada bela pun tahu. Orang bela pun tahu. Jadi, benda ini bukan yang dikejar oleh orang yang ahlillah. Teranglah padanya, cemerlang segala cahayanya. Tulis tak? Teranglah padanya, cemerlang segala cahayanya. Ini terjemah pada apa? Wa tashruku fihal anwaru. Kok ginilah, kok terang dan cemerlanglah padanya segala cahayanya. Terang cemerlang ni dia dekat-dekat kan. Dia terjemah kepada tashruku. Tashruku ni makna naik, tinggi dan terang. Naik, tinggi dan terang padanya cahaya. Wa tashruku fihal anwaru fiha. Anwar, berarti situ. Wa tashruku fihal anwar, berarti. Dan naik terang, dan terang cermelanglah padanya segala cahayanya. Jadi dalam sembahyang ini Allah Ta'ala berikan nur, cahaya. Apabila dalam sembahyang itu ada cahaya. Sebab itu orang mukmin ni dia ada cahaya di hari akhirat. Bahkan di dunia ada cahaya kalau orang nampak. Orang nampak. Tengok muka orang semayang, dengar orang tak semayang. Orang semayang, dengar orang tak semayang. Tengok muka, boleh kenal tak? Tak, kadang-kadang kita orang boleh kenal. Kadang-kadang boleh kenal. Ni muka ni tak semayang kot. Tak, muka tak semayang. Tanya-tanya, sungguh. Ni muka orang rajin sejid. Muka ni muka orang hak rajin semayang jemaah contohnya. Ada tanda tu, ada dah. Kadang di dunia ni Tuhan bagi. Kerana apa? Kerana banyaknya cahaya yang dapat dengan sebab ibadat tu. Cemerlang padanya segala cahayanya, dan adalah padanya munajat hamba dengan Tuhannya. Fiha takunul munajatu. Dalam semayang tu berlaku munajat. Munajat ni makna bahasa munajat ni daripada an-najwa. Makna bisik ya. Kalau bahasa terjemah bisik. Seorang tu bisik ni cakap rapat, orang panggil. Cakap dalam keadaan rapat. Lepas tu boleh berbisik. Tetapi kita fahamlah munajat tu kan. Munajat tu ialah kita pohon kepada Allah. Tapi dengan mana? Dengan kerendahan hati, kerendahan diri. Macam orang bisik cakap. Makna menunjukkan bahawa hampirnya kedudukan orang tu. Nampak? Pada sembahyang itu adalah padanya munajat hamba dengan Tuhannya. Dan jernih hatinya dan sirnya. Wa musafatu. Musafah ni daripada as-safat, kejernihan. Pada sembahyang itu dia akan menjernihkan hati dan sirnya. Hatinya jadi jernih, nampak. Hak baik nampak baik, hak buruk nampak buruk. Ni penting juga. Nak dapat hasil daripada ibadat, kita dapat lihat perkara itu dengan sebenar. Sebab tu doa Nabi ada apa? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila
warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami hakikat tu hakikat. Yang benar itu benar. Dan yang batil itu batil. Tu payah tu. Payah utamanya bila benda tu bercampur. Hak benar dengan batil ni bercampur, tak tahu. Nak tengok nampak macam betul, tapi salah pun boleh jadi. Hak salah ni nampak macam salah, tapi boleh jadi betul. Zaman-zaman fitnah zaman sekarang ni banyak sangat yang daripada perkara yang tak jelas begini. Maka apabila seorang tu kuat ikatan dengan Allah Ta'ala melalui ismayang, dia akan nampak. Dia akan nampak. Nampak zahir macam ibadat. Tapi ibadat tiba-tiba boleh laknat pula. Sebab apa? Sebab tak boleh nak tapih. Mana ibadat yang bawa kepada dekat dengan Tuhan, mana ibadat yang bawa kepada murka Tuhan. Dah ibadat bawa kepada murka Tuhan, ada tak? Ada. Ibadat yang buat bukan kerana Allah Ta'ala. Ibadat yang buat kerana nak menunjuk pada orang. Ibadat yang nampak zahir ibadat, tapi buat sebenarnya kerana nak angkat diri. Nampak. Jadi benda itu yang kita minta supaya Allah Ta'ala jernihkan hati dan sir. Dan ialah perhubungan antara hamba dan Tuhannya Azza wa Jalla. Wahiya silatun bainal abdi wa baina rabbihi Azza wa Jalla. Semayang ni silah. Silah ni makna penyambung, hubungan hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu kalimah as-salah itu sebahagian mengatakan daripada as-salah tu daripada silah. Silah tu hubung, menyambung. Kita nak berhubung dengan Tuhan, cara mana? Dengan cara kita bersembahyang, menunaikan sembahyang. Habis. Kemudian kata Muhammad bin Ali At-Tirmizi radhiyallahu taala anhu. Muhammad bin Ali Tirmizi ni ialah dia panggil sebagai Hakim At-Tirmizi, bukan Imam Tirmizi Imam Tirmizi Abu Isa. Abu Isa At-Tirmizi. Itu yang tulis kitab Sunan Tirmizi tu. Itu tulis kitab Sunan Tirmizi. Hak ni ialah Hakim At-Tirmizi. Muhammad bin Ali At-Tirmizi. Dia orang kurung keempat lah. Orang kurung keempat. Dia ni terkenal dengan ahli sufi. Dan kitab dia banyak meriwayatkan perkara tentang nawadir ataupun kita kata hadis-hadis serta riwayat-riwayat yang bersifat akhlak dan juga kesufian ni. Hikmah-hikmah. Hakim At-Tirmizi. Kata Muhammad bin Ali At-Tirmizi radhiyallahu ta'ala anhu, bermula sembahyang itu imaduddin. Imad ni makna tiang, pasok. Tiang pasok agama. Dan ialah yang pertama yang difardukan dia Allah Ta'ala atas segala muslimin. Itu segala muslimin tak? Situ patutnya. Dia kata apa dia? Kata Muhammad bin Ali At-Tirmizi. Beliau ini kalau ikut di sini ulama hadis mengambil ilmunya daripada di Khurasan. Tirmiz ni di belah-belah Khurasan sanalah. Belah Khurasan sana. Antara kitab yang banyak orang nukil ialah Nawadirul Usul fi ma'rifati akhbarir rusul. Apa dia kata? Bermula sembahyang itu imaduddin, tiang pasok agama. Dan ialah yang pertama yang difardukan dia Allah Ta'ala atas segala muslimin itu. Lepas tu bermula sembahyang itu tak? Macam segala muslimin je tak? Lepas tu bermula sembahyang itu atas segala muslimin. Dan ialah yang pertama yang difardukan Allah Ta'ala atas segala muslimin itu sembahyang. Itu sembahyang tu bermula sembahyang itu. Tak apalah tu dia kata. Dan
adalah yang pertama yang difardukan dia Allah Ta'ala atas segala muslimin itu sembahyang. Yang pertama difardukan gitu. Dan ialah, patutnya dan ialah. Patutnya dan yang pertama yang difardukan dia oleh Allah atas segala muslimin itu sembahyang. Jadi ialah yang pertama. Kalau ikut jumlah mubtada' khabar tu tak perlu ada ialah. Dan yang pertama yang difardukan dia Allah Ta'ala atas segala muslimin itu sembahyang. Bila dan ialah sembahyang lah. Yang pertama difardukan Allah Ta'ala atas segala muslimin itu, berarti situ. Kalau gitu ala kulli hal, faham dah tu. Nak kata apa? Yang mula-mula Allah Ta'ala fardukan atas para orang Islam itu ialah sembahyang. Okay. Bermula sembahyang itu berhadap Allah Ta'ala atas segala hamba. Bermula sembahyang itu berhadap Allah Ta'ala atas segala hambanya. Wallahu Ta'ala a'la wa a'lam. Tengok lepas ni dia akan sebut apakah sembahyang-sembahyang dalam tu, perbuatan kita apa, menunjukkan kepada apa, menunjukkan kepada sifat apa yang ada pada diri hamba. Sekadar itu saja untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.